A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, ini adalah siri yang ke-21 kuliah ilmu usul fiqh menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan menyentuh berkenaan tajuk Al-Mahkum Fihi. Al-Mahkum Fih. Jadi setelah kita mengetahui tentang al-hukmu dan definisi serta pembahagian aqsamul hukmi, kemudian dalam kuliah yang lepas kita telah pun menyentuh berkenaan dengan al-hakim, iaitu asy-syari' ataupun Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam ni kita akan menyentuh berkenaan dengan tajuk al-mahkum fih. So kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan al-mahkum fih ini. Baik, al-mahkumu fihi huwa ma ta'allaqa bihi khitabu asy-syari' wa huwa la yakunu illa fi'lan إذا كان خطاب الشارع حكما تكليفيا أما في الحكم الوضعي فقد يكون فعلا للمكلف كما في العقود والجرائم وقد لا يكون فعلا له ولكن يرجع إلى فعله كشهود شهر رمضان الذي جعله الشارع سببا لوجوب الصيام. Baik, al-mahkum fih ini ialah tempat di mana bergantung dengannya khitab syarak. Jadi kalau kita masih ingat definisi al-hukmu tu, khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, iaitu khitab Allah, kalam Allah, iaitu nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan af'al al-mukallafin. Jadi af'al mukallafin itulah yang dimaksudkan dengan al-mahkum fi, iaitu perkara yang dihukumkan padanya. Jadi dalam perbincangan ilmu usul fiqh ini, ia berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Siapakah yang dikatakan mukallaf itu? Mukallaf ialah orang yang al-balighu al-aqilu, orang yang baligh dan akal fikirnya adalah waras. Jadi apa sahaja perbuatan dan tindakan yang dibuat oleh seseorang mukallaf, maka perbuatannya itu ada hukumnya tersendiri. Dan perbuatan ataupun af'al mukallafin itulah yang dinamakan al-mahkum fih. Kan? Jadi perkara yang ada kaitan khitab syarak, khitab syarak ni maksudnya nas-nas Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan apa-apa perbuatan mukallaf, maka perbuatan itu dinamakan sebagai al-mahkum fih. Jadi al-mahkum fih ini ataupun perbuatan mukallaf ini pula, kalau dalam hukum taklifi, dia akan berkaitan dengan perbuatan seseorang mukallaf. Kan? Contoh apa? Contoh kalau kita sembahyang, kita solat. Solat itu adalah perbuatan. Maka perbuatan kita itu dinamakan al-mahkum fih yang mempunyai hukum hakam tersendiri. Kalau kita minum arak contohnya, kita buat dosa, maka minum arak itu adalah satu perbuatan di mana perbuatan kita itu al-mahkum fih itu ada hukumnya yang tersendiri, iaitu haram. Begitulah juga contoh-contoh yang lain. Okey, itu dalam kalau berkaitan dengan hukum taklifi. Dalam bab hukum wad'i, di mana kita tahu hukum wad'i ini adalah tidak semestinya berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Sebab hukum wad'i ini terbahagi kepada dua. Ada perkara yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, iaitu dalam kemampuan seseorang itu untuk buat, dan kategori kedua hukum wad'i ini dia tidak berkaitan ataupun tidak ada di luar kemampuan manusia, sebab ia adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia ada kaitan dengan perbuatan manusia dari sudut yang lain. Okay, sebab itulah amma fil hukmil wad'i faqad yakunu fi'lan lil mukallaf. Kadang-kadang al-mahkum fi itu adalah perbuatan si mukallaf. Contohnya dia berjual beli. Dan berjual beli ini adalah sebab kepada pemilikan harta benda. Kan? Dan juga jenayah.
apabila seseorang itu melakukan jenayah tertentu, maka perbuatan itu sebagai sebab kepada berlakunya hukum hudud. Kalau ia melibatkan hukum hudud, contoh macam mencuri dan sebagainya. Baik. Waqad la yakunu fi'lan lahu. Dan al-mahkum fih ini dalam hukum wad'i kadang-kadang dia bukan berbentuk perbuatan mukallaf. Tetapi walakin yarji'u ila fi'li. Tetapi al-mahkum fih itu dia kembali ataupun berkait juga dengan perbuatan mukallaf dari sudut yang lain. Contoh apa? Contoh menyaksikan bulan Ramadan. Anak bulan kan. Jadi anak bulan ni dia bukan kuasa ataupun dalam kemampuan manusia nak kontrol. Kan kita nak tentukan, kita nak ambil kuti atas meja pergi letak dekat langit dan sebagainya, bukan urusan kita, bukan kemampuan kita. Terbitnya ataupun keluarnya anak bulan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ataupun dengan terzahirnya anak bulan pada bulan Ramadan itu, dia berkaitan dengan perbuatan manusia, perbuatan mukallaf, iaitu dari segi puasa. Puasa kemampuan manusia untuk buat. Tetapi anak bulan, dia bukan kuasa manusia untuk menentukan. Jadi, walaupun begitu, kita panggil tulung al-hilal itu, terbitnya anak bulan itu, sebagai al-mahkum fih juga. Kan? Okey, jadi anak bulan itu dia bukan perbuatan mukallaf, namun berpuasa itu adalah perbuatan yang mampu dalam kemampuan mukallaf untuk buat. Kan? Okey. Jadi al-mahkum fih ini juga istilah yang lain kadang-kadang disebut sebagai al-mahkum bih. Al-mahkum bihi, tetapi istilah yang lebih tepat sebenarnya dinamakan al-mahkum fihi. Kan? Perkara yang dihukumkan padanya. Yang ni perkara yang dihukumkan padanya itu adalah fi'lul mukallaf dalam hukum taklifi, dan dalam hukum wad'i kadang-kadang ia fi'lul mukallaf dan kadang-kadang ia bukan fi'lul mukallaf tetapi yarji' ila fi'lul mukallaf. Baik. Kita bagi contoh. Faqauluhu ta'ala wa atuz zakah, yang bermaksud dan tunaikan zakat. Kan? Ini adalah kewajipan yang diistimbatkan daripada ayat Al-Quran ini, dan kewajipan ini berkaitan dengan satu bentuk perbuatan mukallaf, iaitu pemberian ataupun pengeluaran zakat. Maka ayat ini bermaksud wajib mengeluarkan zakat. Jadi kita bayar zakat itu, sama ada bayar zakat online ke, kita pergi kaunter ke, itu perbuatan kita. Dan perbuatan kita itu ada hukumnya, di mana membayar zakat berdasarkan ayat ini kita istimbat hukumnya adalah wajib. Contoh lain firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, surah Al-Isra ayat 32. Kan? Ayat ini mengandungi satu larangan yang diistimbatkan daripada ayat ini, yang berkaitan dengan satu perbuatan mukallaf, iaitu zina. Maka seseorang, sesiapa yang melakukan perbuatan zina itu, maka perbuatan itu adalah haram. Kan? Jadi al-mahkum fih di sini, perbuatan zina itu, dan perbuatan zina itu adalah haram berdasarkan ayat ini. Contoh lain, ini kita bincang bab al-mahkum fih. Bila sebut al-mahkum fih, kita cuba faham bahawa itu adalah fi'lul mukallaf. Kan? Fi'lul mukallaf ini yang kita bincang dalam hukum taklifi itu. Firman Allah Ta'ala, ini contoh lain. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, surah Al-Baqarah ayat 282. Apabila kamu berhutang dengan tempoh-tempoh tertentu, maka disunatkan untuk kamu menulis ataupun merekodkan hutang piutang kamu itu supaya tidak berbangkit di kemudian hari. Jadi ayat ini berkaitan dengan satu perbuatan manusia, yang mana kita istimbatkan hukum berdasarkan ayat ini adalah perbuatan merekodkan perbuatan merekodkan hutang adalah hukumnya sunat. Faktubuh di situ walaupun kita panggil fi'il amar, tetapi ia adalah arahan yang berbentuk sunat sahaja, bukannya wajib. Dan firman Allah yang lain, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, surah Al-Baqarah ayat 267. Jangan kamu memilih-milih perkara yang kita panggil
yang buruk-buruk untuk diberi nafkah ataupun diberi sedekah. Kita ni jenis perangai, kalau kita nak sedekah dekat orang, contoh pakaian lah contohnya, kita selalu bagi benda ataupun pakaian yang dah kita tak mau pakai. Kan? Jadi dalam ayat ini, satu bentuk perbuatan iaitu memilih-milih perkara yang buruk untuk diberi nafkah ataupun diberi sedekah itu diistimbatkan hukum dalam ayat ini, hukumnya adalah makruh. Jadi al-mahkum fih di sini adalah hukumnya makruh. Kemudian firman Allah Ta'ala yang lain, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, surah Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila selesainya solat di sini, solat Jumaat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari rezeki. Jadi dalam ayat ini dia ada satu al-mahkum fih ataupun satu bentuk perbuatan, iaitu selepas solat kita boleh bertebaran, mencari rezeki, iaitu mencari rezeki. Jadi perbuatan mencari rezeki kalau berdasarkan ayat ini hukumnya adalah harus sahaja. Okey? Baik. Jadi itu sedikit sebanyak untuk kita faham berkenaan dengan tajuk pada malam ini, iaitu al-mahkum fihi. Dan daripada al-mahkum fihi ini dia ada lagi pendetailan ataupun perincian perbincangan, di mana yang pertama dari sudut syarat sah pentaklifan sesuatu perbuatan. Jadi adakah dalam syariat kita ni disyarakkan semua perkara termasuk perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia ataupun bagaimana? InsyaAllah kita akan sentuh dalam kuliah yang akan datang. Dan perbahasan dari sudut yang kedua, dari segi kita panggil al-jihatul lati tudafu ilaiha hadhil af'al. Dari sudut mana perbuatan-perbuatan manusia ataupun perbuatan mukallaf ini disandarkan, iaitu dia ada kaitan dengan perbahasan huququllah dan juga huququl ibad, hak-hak asasi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hak-hak asasi manusia. Itu yang selalu kita bincang, hak asasi manusia. Kita tak pernah langsung bincang sudut hak-hak asasi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi insya-Allah setakat itu ringkas saja pada malam ni. Kita akan sambung kuliah kita pada akan datang. Dan ada satu soalan di sini, ada jual buku sufik tak? Jawapannya memang ada. Kitab yang saya pakai untuk kita kuliah berkenaan dengan ilmu sufik ni, saya gunakan kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh. Kitab ini anda boleh beli di mana-mana di mana-mana kedai kitab yang menjual buku bahasa Arab lah, insya-Allah ada. Sebut saja kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, insya-Allah anda akan jumpalah kitab ini. Tapi saya juga ada menulis, saya dah banyak kali war-warkan, saya ada juga menulis ringkas, nak kata ringkasan pun boleh, nak kata terjemahan pun boleh juga, di mana saya telah membuat satu khulasah ilmu usul fiqh secara ringkas dalam bahasa Melayu yang bertajuk Pengantar Usul Fiqh, yang diterbitkan oleh penerbit USIM. Dan sesiapa yang ingin mendapatkan kitab Pengantar Usul Fiqh ini boleh berhubung dengan saya. Cuma kita dalam tempoh ataupun fatrah perintah kawalan pergerakan ini, jadi sebarang pembelian terpaksa ditangguhkan sehinggalah perintah ini berakhir. Jadi insya-Allah sesiapa yang ingin mendapatkan buku Pengantar Usul Fiqh ini dalam bahasa Melayu, Pengantar Usul Fiqh, untuk memahami gambaran secara kita panggil secara basic lah, secara asas berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan ilmu usul fiqh, bolehlah berhubung dengan saya sendiri. Boleh PM saya, boleh call saya, ataupun boleh tengok juga di laman web qthome.com, qtiehome.com, qthome.com, ataupun juga boleh cari dalam Shopee, kan? Tengok Shopee, tulis Pengantar Usul Fiqh, insya-Allah keluar buku yang berwarna biru tersebut. Itu adalah buku tulisan saya berkenaan dengan ilmu usul fiqh. Jadi insya-Allah kita akan jumpa dalam kuliah yang akan datang. Semoga apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.